Kalau sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana wa qur rabbi zidna ilman amma ba'd. Tuan-tuan dan puan-puan, ayah dan bunda yang dirahmati lagi dikasihi sekalian, alhamdulillah pada pagi 10 terakhir daripada bulan Ramadan ini dapat kita luangkan dengan menyambung sesi bacaan kitab Talbis Iblis kita. Mudah-mudahan majlis kita pada pagi ini mendapat rahmat dan keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dan puan sekalian, terakhir kita berhenti pada bab al-jamaah. Muka surat muka surat yang ke-58, asas sebelum tarjih. Asas sebelum tarjih. Sebelum daripada itu kita sudah berbicara mengenai hadis Nabi SAW berkenaan dengan al-jamaah. Apa itu al-jamaah? Barangkali tuan-tuan dan puan-puan juga biasa jumpa dengan hadis-hadis Nabi SAW tentang jemaah-jemaah ini. Antara hadis yang masyhur, man faraqal jamaah mata mitatal jahiliyah. Barang siapa yang memisahkan diri daripada al-jamaah itu mati dengan mati jahiliyah. Banyak juga hadis yang kalau kita tengok selepas daripada muka surat ini, nanti kita bincang, yang mana kalau terpisah, Nabi SAW beritahu orang yang memisahkan diri daripada al-jamaah ini boleh dibunuh. Itu yang kedua. Ada juga hadis yang menerangkan seolah-olah orang yang terpisah daripada al-jamaah ini adalah seperti kal-ghanamil qasiyah, seperti kambing yang lari daripada kumpulannya, lebih mudah untuk diterkam oleh serigala. Jadi itu kepentingan yang penulis nak bawa berkait dengan Talbis Iblis ini. Kita memahami konsep berjamaah supaya tidak mudah kita ni senang-senang menggunakan hadis ini untuk menafikan orang lain berjamaah, ataupun kita terlalu mengambil ringan tentang konsep jemaah, hidup nak seorang-seorang saja. Kerana di situ ada Talbis Iblis. Hidup nak seorang-seorang saja. Duk baca hadis tentang khalwat, baca hadis tentang duduk menyendiri. Dia tidak baca hadis tentang berdakwah, tentang hidup berjamaah, kelebihan solat berjamaah dan sebagainya. Jadi kita dah bincang pada bulan lepas beberapa faktor ataupun tafsiran, kesimpulan daripada pendapat-pendapat para ulama tentang maksud al-jamaah. Al-jamaah. Kita lihat bahasa Arab sikit ya. Boleh? Bahasa Arab tapi dia punya makna dia lebih kurang lah. Al-jamaah. Baik. Pendapat yang pertama yang menyebut makna-makna al-jamaah di dalam hadis adalah golongan yang disebut sebagai, siapa ingat lagi? As-sawad al-a'zam, golongan majoriti. As-sawad al-a'zam. Okey. Sawad al-a'zam, majoriti umat Islam. Okey, maksudnya hadis-hadis itu adalah di mana majoriti umat Islam berada. Okey, kalau umat Islam ketebing lah. Siapa hak kedarat, hak itulah hak mengasingkan diri. Kalau majoriti umat Islam
apa dia? Bermazhab dengan mazhab satu fiqah sahaja. Walaupun mazhab Hambali disorang je mazhab Syafi'i. Kira tak ikut majoriti lah. Maka agak susah kita nak menentukan hanya al-jamaah itu mengikut golongan majoriti ataupun dipanggil as-sawad al-a'zam. Yang kedua ada al-a'immah, dipanggil al-a'immah al-mu'tabarah. Al-a'immatu al-mu'tabarun, kita panggil. Ini semua kita dah bincang ni kesimpulan daripada bulan lepas. Al-a'immah al-mu'tabarun, para imam-imam yang mujtahid. Imam-imam yang mujtahid, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Ahmad bin Hanbal. Dah sekarang siapa imam? Ada macam-macam. Imam masjid je dah berpuluh. Nak ikut orang mana se? Jadi dia kurang praktikal. Kalau kita nak menentukan jemaah yang disebut oleh Nabi SAW itu sebagai jemaah yang berada dalam kebenaran, hanya mengikut imam-imam tertentu, maka dia akan berlaku banyak perselisihan. Yang ketiga, tengok balik muka belakang. Ala as-sahabah, jemaah itu adalah orang yang mengikut sahabat. Siapa tak ikut sahabat tidak dikira terkeluar daripada jemaah. Penting ni kita nak faham hadis-hadis yang berkaitan dengan jemaah. Jadi sesiapa yang tidak mengikut manhaj para sahabat dikira tidak mengikut berjamaah. Pun satu teori ataupun satu kaedah yang kurang praktikal. Para sahabat pun bermacam-macam pandangan dan juga fatwa di kalangan para sahabat. Baik. Kemudian yang keempat, yang keempat, berdasarkan kepada kesatuan umat Islam apabila mereka bersatu dalam satu-satu perkara. Okey. Ada amrun mujma'un alaih. Amrun mujma'un alaih. Apa dia perkara yang disepakati oleh semua umat Islam tanpa ada seorang pun terkecuali? Mengesahkan Allah Ta'ala, apa kewajipan sembahyang, itu pun masih ada yang keluar. Kewajipan sembahyang, kumpulan-kumpulan sesat yang tidaklah direct keluar daripada Islam, tetapi dalam hal di masih Islam tu pun ramai yang masih mempertikaikan kewajipan-kewajipan seperti itu. Jadi tetapi masalah kepada perkara ini adalah dia tidak datang dalam bentuk simbol jemaah-jemaah tertentu. Dia hanya sekadar pada hukum ataupun pada kepercayaan. Contoh umat Islam semuanya sekarang bersatu menentang Yahudi. Contoh, ada juga umat Islam menyokong Yahudi contohnya kan. Jadi susah juga kita nak menentukan dia punya keboleh percayaan, reliability dia tu. Yang terakhir, yang kelima adalah mengikut kepada ketua negara, ulul amri. Nanti kita bincang sikit tentang ulul amri. Yang kelima, jadi sesiapa yang mengikut urusan ataupun perkara-perkara yang dah digariskan oleh ketua negara, kepimpinan sebuah negara, maka kat situ kita boleh pakai hadis-hadis yang berkaitan dengan jamaah. So orang yang tak mengikut undang-undang negara, pentadbiran sebuah negara Islam, pemimpin negara Islam, dikira keluar daripada al-jamaah. Itu 5 faktor ataupun 5 kategori yang kita dah bahaskan sebelum ni beri ni. Jadi timbul satu isu sebelum kita pergi kepada asas sebelum tarjih. Satu isu berkaitan poin yang kelima inilah, ulul amri, iaitu realiti yang berlaku pada hari ini adalah siapa ulul amri, siapakah ketua negara.
mengikut konsep siasah syar'i ataupun mengikut konsep hukum fiqh. Ni sampingan. Hukum fiqh berkaitan dengan hukum ketua negara pada semasa ini. Dalam konteks realiti, ya, dan juga fiqh klasik, fiqh mazhab 4, tidak ada mana-mana imam mazhab ataupun mazhab yang membenarkan wujudnya dua pemerintahan Islam. Sejak daripada zaman Nabi SAW, Khulafaur Rashidun, sehingga selepas daripada itu, mereka bersepakat tidak boleh ada dua pemerintah. Hanya boleh ada seorang khalifah ataupun seorang kepala sahaja. Jadi kalau ada kepala yang kedua, sama ada tak sah, sama ada mereka menyebut tidak sah, ataupun kepala yang kedua itu diundi. Ada sebahagian mazhab kata perlu diundi siapa yang mendapat sokongan paling tinggi. Ada yang kata dibunuh orang yang kedua yang naik selepas daripada pelantikan ketua yang pertama perlu dibunuh. Dan itu berlaku ijma' di kalangan para sahabat. Kalau kita baca kisah-kisah para sahabat dalam nak melantik pemerintah ini, mereka sangat-sangat takut dan taat. Di zaman selepas daripada kewafatan Rasulullah SAW, nak lantik siapa ketua? Golongan Ansar, apa kata golongan Ansar? Dia kata fina amirun wa fikum amir. Dia kata payah-payah sangat nak lantik ketua ni. Dia kata kita orang satu ketua, awakmu satu ketua. Golongan Ansar seorang ketua, golongan Muhajirin seorang ketua. Apa kata Sayyidina Umar? Sayyidina Umar nak bunuh siapa yang kata perlu lantik seorang lagi ketua tu. Perlu ada seorang sahaja ketua. Begitu juga Sayyidina Ali Sayyidina Hasan bin Ali radhiyallahu taala anhu, khalifah yang kelima daripada Al-Khulafa Ar-Rashidun. Dia sempat memerintah setahun lebih, anak kepada Sayyidina Ali, cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi apabila berlaku kita kata rampasan kuasa lah, ataupun semacam pemberontakan daripada Yazid bin Muawiyah, ketika itu Sayyidina Hasan menyerahkan, dia melucutkan diri dia, letak jawatan sebagai khalifah bagi kepada Yazid bin Muawiyah. Itu konsep asal negara Islam, tidak boleh ada dua khalifah. Dan sehingga sekarang tidak ada mana-mana mazhab yang membenarkan wujudnya dua pemerintahan Islam, kecuali adalah sebahagian pendapat dalam mazhab Maliki yang menyatakan sekiranya negara tersebut jauh, satu di Asia, satu di Eropah contohnya, satu di Asia, satu di Eropah, satu di Afrika, satu di Utara Asia contohnya, maka kata sebagian ulama bolehlah, dengan syarat mesti ada salah satunya yang mengikut satu yang lain. Dia jadi susah nak sekali memerintah tu sebab jauh, sebab jauh. Jadi isu pada hari ini adalah tidak ada lagi namanya negara Islam, melainkan self declare lah. Iran declare di negara Islam, Arab Saudi declare di negara Islam. Mana lagi? Malaysia nak Malaysia. Tak tahulah. Dari sudut perlembagaan kita ada konsensus ataupun ada perkataan agama Islam itu. Jadi wujud banyak negara yang sifat-sifatnya adalah negara Islam. Jadi macam mana? Dari sudut hukum fiqahnya hampir tidak sah. Tidak ada mana-mana negara yang boleh claim dia adalah ulul amri yang sah di sisi syarak. Sebab umat Islam berlaku ijma' di kalangan para sahabat, perlu ada seorang sahaja ketua. Seorang sahaja ketua. Jadi bila ada banyak kepala, banyak ketua, banyak negara, banyaklah dia punya
Banyak kepalanya. Ya, banyak kepala itulah yang menyebabkan perpecahan semakin berlarutan di kalangan umat Islam. Ya, antara perkara yang menyebabkan semakin banyak perpecahan di kalangan umat Islam. Jadi apa usaha yang ada? Sama ada negara-negara Islam itu dia ada satu liga lah. Kita pernah ada OIC contohnya kan. Dan ketika itu mesti ada satu negara yang veto ataupun ketua di atas negara-negara yang lain, yang menjadi kepala kepada urusan umat Islam. Kalau tidak, bila kuasa ketua-ketua negara di level seimbang sahaja, dia tidak akan menyebabkan kesatuan kepada umat Islam, tetapi dia lagi bergaduh. Lagi bergaduh. Baik. Jadi tidak berlaku perpecahan dari sudut negara ni, iklim dalam bentuk negara ni tidak berlaku sehinggalah kejatuhan khilafah Turki Osmaniyah. Baik. Itu dalam poin yang kelima, bersatu di bawah pimpinan seorang ketua. Baik, jadi kita nak memilih ataupun kita nak mengetahui pendapat yang paling tepat, yang sesuai dan yang paling tepat yang boleh dipraktiskan pada hari ini. Maka Dr. Zaharuddin Abdul Rahman dia menerangkan tentang kaedah tarjih, asas sebelum tarjih. Apa makna tarjih? Dalam bahasa cerita tak sebelum ni? Apa makna tarjih? Bahasa Melayu ada tak tarjih? Ada. Merajihkan ada dalam bahasa Melayu. Siapa guru bahasa Melayu? Ada. Baik, kita kembali kepada ini tulis bahasa Melayu pula. Kaedah at-ta'arud. Lebih sarah. Kaedah at-ta'arud. At-ta'arud. Yang ini dibincangkan dalam satu disiplin ilmu yang dipanggil usul fiqh. Nama dia kaedah at-ta'arud. Kaedah apabila berlaku dua nas, sama ada Al-Quran, hadis, ijma', qiyas ataupun pendapat para ulama. Macam mana kita nak buat? Biasa kita baca Quran, ada ayat yang bertentangan dengan ayat yang lain. Kita pernah jumpa. Ada ayat bertentangan dengan hadis. Contohnya sebelum ni ada orang pernah tanya saya. Dia baca ayat ke-34 surah Al-Anbiya, wa ma ja'alna li basharin min qablikal khuld afa in mitta fahumul khalidun. Allah Subhanahu wa taala sebut, dan kami tidak pernah menjadikan sebelum kamu wahai Muhammad seorang manusia pun kekal abadi. Lalu dia kata, ustaz, orang cerita Nabi Isa akan turun semula, orang ni masih hidup atau masih hidup. Dia kata berdoa aja. Jadi dia belum jumpa kepada kaedah macam mana nak menentukan ta'arud, pertentangan antara nas-nas yang ada di dalam Al-Quran maupun hadis baginda Nabi SAW. Jadi ada tiga cara. Macam mana kita nak mendamaikan antara nas-nas Al-Quran dan juga hadis Nabi SAW? Sebab kita tak boleh menyalahkan Quran. Itu adalah sebahagian daripada keimanan. Bila kita kata Quran salah, auto penama akidah kita something wrong lah. Ataupun kita jumpa hadis, terutama hadis yang sahih ataupun hadis yang mutawatir, kita kata hadis tu salah, maka pun ada sesuatu yang kita dah yang salah. Jadi setiap pertembungan yang berlaku di dalam Al-Quran dan hadis, ada tiga kaedah yang boleh kita pakai. Pertama sekali dinamakan sebagai al-jam'. Ini teknikal sikit. Yang kedua dinamakan an-naskhu. Yang ketiga dinamakan, yang kita nak baca hari ini, at-tarjih. At-tarjih. Al-jam'u, an-naskhu dengan at-tarjih. Al-jam'u adalah kita baca ayat. Al-jam'u ni maksudnya menggabungkan, mendamaikan, menghimpunkan.
mengumpulkan, maksudnya duduk sekali boleh rupanya. Kita nampak macam seolah-olah bertentangan, tetapi boleh, rupanya boleh duduk sekali. Contoh macam ayat tadilah, ayat 34 surah Al-Anbiya, Allah Taala kata wa ma ja'alna li basharin min qablikal khuld afa in mitta fahumul khalidun. Kata, wahai Muhammad, kami tidak pernah menjadikan seorang pun manusia sebelum kamu kekal abadi. Kekal abadi, betul lah ayat tu. Nabi Isa alaihissalam pun kan ada hadis, Nabi Isa akan turun semula di akhir zaman, hadis sahih. Dalam Sahih Bukhari ada, Sahih Muslim ada. Nabi Isa pun tak kekal abadi, dia akan mati juga satu hari nanti, cuma dia kekal sementara. Jadi seolah-olah kita pada pandangan zahir kita benda bertentangan, tapi rupanya kita yang salah pandang. Ini nama dia metod al-jam'u. Al-jam'u, cara nak harmonikan dia adalah dengan al-jam'u. Nak buat al-jam'u ni biasanya ulama lain buatnya. Kita membaca je. Ataupun kalau kita mujtahid, kita menjadi seorang mujtahid, katakanlah wallahu a'lam, boleh lagi ada mujtahid zaman sekarang dalam 3 mazhab, mazhab Hanafi, mazhab Syafi'i, mazhab Maliki. Ulama mutaakhir dia orang menutup pintu ijtihad. Yang kata tak ada lagi mujtahid yang muncul selepas daripada ini, selepas daripada kurun ke 1000 tu tak ada, kurun ke 10 tu tak ada dah, tahun 1000 ke atas. Melainkan mazhab Hambali. Mazhab Hambali antara prinsip mazhab ni adalah dia tidak menutup ruang ijtihad. Boleh jadi tiba-tiba nanti lahir mujtahid macam Imam Syafi'i juga. Tapi nanti Imam Mahdi juga turun, Nabi Isa AS contoh. Itu khilaf di kalangan ulama lah. Jadi macam mana cara kita nak kena pasti? Kebiasaannya sudah ada dalam tulisan para ulama yang menjelaskan tentang ayat-ayat yang bertentangan. Okey, jam'u. Lagi apa lagi? Hadis yang masyhur kita dengar masa PKP, la adwa wala tiyarata. Satu lagi hadis, firra minal majzumi firaraka minal asad, hadis riwayat Ibnu Majah. Satu hadis Nabi kata la adwa wala tiyarah. Nabi menafikan ada penyakit berjangkit, ada penyakit, wala tiyarah, dan Nabi menafikan kesialan. Tak ada benda sial dalam dunia ni. La adwa tu maksudnya penyakit yang berjangkit. Dalam hadis yang lain Nabi SAW kata firra minal majzumi firaraka minal asad. Nabi kata kalau nampak orang sopak, lari. Sebagaimana kamu lari bila nampak singa. Maksudnya Nabi suruh kau henti lah. Nampak orang sopak, ni lari, takut berjangkit. Jadi macam mana nak mendamaikan hadis? Hadis tu kita tengok dua-dua sahih. Lebih kurangnya hadis tu. Macam mana? Ada siapa boleh jamakkan ni? Hadis yang pertama tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nak mengajar akidah kepada orang jahiliah. Orang jahiliah ni kuat sangat adua dengan tiarah ni. Asal tengok benda sikit je ni berjangkit ni. Padahal dia tu sekali je berlaku. Tak pernah pun keluar rumah tengok ada burung tengah bertenggek. Dia pun keluar jatuh. Dia kata jangan keluar rumah kalau burung bertenggek atas pintu. Sial dia kata. Berjangkit kesialan burung dia kata. Jadi Nabi menafikan yang itu. Kalau penyakit yang memang dah confirm, dah memang penyakit tu dari zaman berzaman, memang penyakit berjangkit, tak cerdik lah awak pergi duduk situ. Itu cara yang diguna dengan metod al-jam'u. Boleh faham? Okay. Cara yang kedua, antara hadis sekali lagi, satu lagi yang masyhur juga tentang metod al-jam'u ni adalah memahami hadis kullu bid'atin dhalalah. Semua bid'ah itu adalah sesat. Semua bid'ah itu adalah sesat. Maka kita jumpa, ada tak jumpa hadis lain yang kata bid'ah tak sesat? Tak jumpa, tapi dalam bentuk praktikal. Dalam bentuk praktikal. Para sahabat radhiyallahu anhum, contohnya Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu. Kita sembahyang tarawih 20 ni, kita ikut siapa? Ikut Nabi ke ikut Sayyidina Umar?
Ikut Sayyidina Umar, tak ikut Nabi. Kita ikut ijtihad Sayyidina Umar. Kita ikut ijtihad Sayyidina Umar. Tak ada seorang pun sahabat yang cerita Nabi sembahyang 20. Kata Sayyidatina Aisyah, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli fi Ramadan wala fi ghairi Ramadan, la yazidu fi Ramadan atau fi ghairi Ramadan ala 11 rakaat. Hadis tu hadis sahih Bukhari dan Muslim. Nabi tak pernah tambah daripada 11 rakaat. Ramadan, keluar Ramadan ke sembahyang malam Nabi 11. Konsisten. Mari Sayyidina Umar buat 20. Maka nak ambil mana satu? Antara cara jamak dia adalah dalam mazhab Syafi'i, sebelah yang Nabi buat tu adalah sembahyang witir. Sebelah itu sahaja adalah witir. Tapi tarawih bulan Ramadan orang lain tak cerita, tapi zaman Sayyidina Umar ada contoh. Jadi kita tak boleh kata hadis Aisyah tu khusus spesifik pada bulan Ramadan. Jadi Sayyidina Umar yang buat. Sayyidina Umar buat pula dihimpun para sahabat. Ubay bin Ka'ab jadi imam, Abdullah bin Mas'ud jadi imam, Tamim Ad-Dari jadi imam, qari-qari belaka. Jadi bila dia orang ni jadi imam, dia orang tak mengingkari sikit pun, tak ada pun seorang pun para sahabat kata awak dapat mana 20 rakaat, mana hadis daripada Nabi. Tak kata. Jadi itu cara kita mendamaikan antara hadis. Tapi tak boleh kita damaikan dengan hawa nafsu. Dengan hawa nafsu. Baca ayat hijab, Allah. Baca ayat berkaitan dengan hijab, contohnya kata ini kerana zaman jahiliah orang Arab nafsu kuat, lepas tu kena pakai hijab. Zaman sekarang orang dah biasa-biasa, dia kata tak perlu pakai hijab lagi, kerana bertentangan dengan hawa nafsu dia. Tak boleh. Itu metod yang pertama. Yang kedua, an-naskhu. Apa maksud an-naskhu? Anda belajar dah dalam tafsir, ada belajar? Nasakh. Belajar dalam tafsir tak? Apa maksud nasakh? Cancel satu. Di cancel sama ada di cancel hukum ataupun cancel lafaz. Boleh jadi ayat tu di cancel lafaz je, tapi hukum berbaki. Ataupun di cancel hukum je, tapi lafaz ni masih ada dalam Al-Quran. Ada tak ayat Quran yang kita baca pada hari ni dah tak terpakai hukum ni? Ada. Hukum Allah, hukum zina, ada sikit hukum zina dalam Quran. Wasiat, banyak yang dah tak terpakai. Kenapa bawa juga ayat tak terpakai dalam Quran? Tak ada function, tak ada guna. Kenapa ada? Inilah yang metod yang kita panggil an-naskhu, dah terhapus. Antaranya sebelum sekarang contohnya sebelum disyariatkan wasiat dalam ayat ke 180 Al-Baqarah, Allah Ta'ala kata kutiba alaikum idza hadara ahadakumul maut in taraka khairan lil wasiyatu lil walidaini wal aqrabina bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin. Diwajibkan ke atas kamu apabila nak mati, wajib tulis wasiat. Hukum dulu, hukum pertama, wajib tulis wasiat. Ke siapa? Walidain, dua mak ayah. Wajib tulis, wajib ada wasiat untuk mak ayah. Yang kedua, wal aqrabin, kepada kaum keluarga, bil ma'ruf, tulis wasiat tu tulis wasiat yang baik-baik. Harta kamu tulis wasiat yang baik-baik untuk mak ayah, kaum keluarga. Kemudian mari turun ayat faraid, ayat ke 11, 12 dan juga 176 surah An-Nisa. Detail cerita mak ayah dapat berapa, anak dapat berapa, adik-beradik dapat berapa. Maka ayat wasiat tadi sudah tidak terpakai. Nak buat wasiat pun boleh, tak nak buat wasiat pun boleh, sunat saja, 1/3 daripada harta. Itu contoh an-naskhu. An-naskhu. Macam mana kita nak tahu an-naskhu? Macam mana? Semuanya berdasarkan kepada riwayat. Tak boleh kita buat sendiri, riwayat ni mansuh ni. mai agak-agak. Tak boleh. Berbeza dengan al-jam'u. Al-jam'u ni dia ada ijtihad.
boleh beristihad. Tapi an-nasku tak boleh. Dia kena ada sandaran. Riwayat mana awak ambil kata ayat ni dah masuk, dah terhapus, tak boleh. Dia kena ada riwayat. Metod yang terakhir adalah at-tarjih. At-tarjih. Apa makna at-tarjih? At-tarjih ni memberatkan satu pandangan berbanding pandangan yang lain. Ataupun kita, orang kata apa, memilih satu pandangan lah. Macam mana cara kita nak memilih pandangan tu? Nak harmonikan tak boleh. Nak apa nama, nak kata nasah pun tak ada riwayat kata ayat ni dah masuk. Maka kita perlu kepada tarjih. Antara ayat yang paling famous sekali berkaitan dengan tarjih ni adalah ayat salah satu quru'. Tahu ayat salah satu quru'? Pernah dengar ayat salah satu quru'? Salah satu quru'. Surah Al-Baqarah. Ayat 228. Kau suka 38. Surah Al-Baqarah. Allah Ta'ala kata orang yang wanita-wanita yang diceraikan itu perlu menunggu iddah selama 3 kali suci. Lalu mazhab Syafi'i kata 3 kali suci adalah 3 kali haid. Mazhab Hanafi kata 3 kali suci adalah 3 kali habis haid. Mana lagi panjang? Mazhab mana lagi panjang? Mana lagi panjang tempoh dia? Yang haid ke yang lepas habis haid lagi panjang? Lepas habis lagi panjang. Mazhab Hanafi lagi panjang. Itu contoh masalah at-tarjih. Tak boleh nak tarjih. Salah satu quru' tu orang Arab guna haid buaya, habis haid buaya. Itu contoh at-tarjih. Jadi macam dalam masalah kita nak memahamkan tentang al-jamaah, maka kita guna kaedah at-tarjih. Ataupun pada zaman ataupun pada hari ni di satu metod penyelidikan lah. At-tarjih ni kita kena buat penyelidikan. Kenapa kita pilih hak ini? Ada 2 kereta, nak beli hak mana sel? Kenapa pilih A bukan B? Hak ni lagi murah, jimat minyak, apa lagi? Kualiti. Kenapa? Itu at-tarjih. Tak ada kaitan lah dengan apa nama, sama ada nak harmoni ke ataupun riwayat yang kata dimasuk ke, tak ada kaitan. Dia adalah kepada kaedah umum dalam syarak. Baik. Maka dalam kita nak memahami ini, siapa nak baca sebelum tarjihan dilakukan? Ada volunteer? Elok pas mic ke belakang. Boleh. Ada hak nak baca. Bismillah. Asas sebelum tarjih. Sebelum tarjihan dilakukan, apa yang perlu difahami adalah kefahaman bagi sesebuah hadis sahih mestilah ditinjau dari jenis hadis dan konteksnya bagi benar-benar memahami maksud yang dikehendakinya. Ini adalah kerana begitu banyak jenis hadis yang secara langsung menyebut sesuatu hukum, tetapi ia berbeza aplikasi hukum semasanya disebabkan antaranya oleh faktor berikut. Pertama, hadis yang dibina di atas huruf dan adat pada ketika itu dan boleh berubah menurut keadaan. Sebagaimana hadis laknat Allah SWT atas tindakan menyambung rambut untuk kecantikan serta mengubah ciptaan Allah. Dalam hal hadis ini terdapat ulama seperti Ibnu Ashur yang berijtihad mengatakan, menurut pandanganku larangan ini adalah terkesan kepada keadaan uruf pada zaman Arab silam. Dr. Muhammad Abu Laif pula menyatakan terdapat benarnya kata-kata Ibnu Ashur dalam hal ini kerana ulama tidak mengambil hadis tadi dalam bentuk umumnya, sehingga berkatalah ulama Syafi'i dan Hambali harus bagi wanita berkahwin untuk menyambung rambut dengan rambut yang bersih, bukan kepunyaan manusia apabila mendapat izin suaminya. Jadi pertama sekali dalam memahami hadis adalah kita perlu tahu sabab wurud ataupun mengapa hadis itu dikeluarkan. Kenapa hadis itu disebut, dan adakah dia terpakai dalam semua konteks zaman. Antaranya hadis menyambung rambut. Nabi SAW ada orang bertanya, Nabi SAW dalam hadis yang panjang, Nabi sebut la'anallahu al-wasilah wal mausulah. Orang yang sambung rambut kena laknat, orang yang disambungkan rambutnya kena laknat, Nabi laknat. Tetapi tiba-tiba istimbat
ulama mazhab Syafi'i dengan Hanbali harus orang perempuan untuk menyambung rambut, khususnya bagi orang yang berkahwin, dengan izin suami dia. Ya, dengan izin suami dia. Macam mana dia boleh mengeluarkan hukum harus? Ya, hadis tadi umum ke khusus? Hadis tadi umum ke khusus? Hadis tu hadis yang umum. Hadis yang umum. Apabila dilihat dalam konteks suami isteri, suami isteri, bila dibawa hadis-hadis yang berkaitan dengan suruhan suami kepada isteri, ataupun perhiasan isteri untuk suami, dilihat lebih kuat berbanding larangan menyambung rambut, maka dibolehkan untuk perhiasan dan sebagainya, antara suami dan juga isteri. Yang kedua, terikat dengan zaman tertentu yang berubah menurut zaman juga. Sebagai contoh, hadis yang menyebut tentang timbangan adalah menurut timbangan ahli Mekah dan Miqyal adalah menurut kiraan ahli Madinah. Dr. Yusuf Al-Qaradawi dan Syekh Mustafa Al-Zarqar dengan terang dan jelas menyebut bahawa hadis ini terikat dengan zaman, dan kelebihan kepada timbangan dan kiraan ahli Mekah dan Madinah itu tidak bersifat tetap sehingga hari kiamat, tetapi telah berubah kepada kiraan moden yang lebih mudah. Iaitu perkara yang bersangkut dengan kiraan. Ataupun kaedah lebih umum yang kita nak tetapkan di sini adalah perkara yang melibatkan urusan dunia ataupun muamalat. Urusan dunia ataupun muamalat. Ibadah kita terpecah berdua. Satu, urusan ibadat. Yang kedua adalah muamalat. Kalau kita baca hadis-hadis yang berkaitan dengan muamalat, kebiasaannya dia mesti ada sebab urut di sebalik hadis itu. Kenapa Nabi larang sambung rambut? Kenapa Nabi larang kenapa Nabi sebut tentang timbangan? Kena pakai timbangan ahli Madinah, kena pakai mikyal. Kalau ahli Makkah kena pakai mizan. Kena pakai timbangan, mikyal ahli Madinah. Tahu beza mizan dengan mikyal? Timbangan faham lah timbangan kan? Timbangan ada, macam mana kira timbangan? Kira berat lah. Kalau mikyal dikira saiz. Mikyal tu saiz. Pok, gantang, cupot. Cupot berat ke saiz? Kita pun tak tahu dah. Tapi beza dia, mizan tu ditimbang, mikyal tu adalah yang diukur. Diukur saiz. Jadi contohnya benda lagi, urusan-urusan dunia yang disebut direct dalam hadis adalah berkaitan dengan at-takhmir. Takhmir ni tamar, buah kurma. Dulu masa zaman Nabi SAW, para sahabat ni ada yang berjual beli kurma yang berada di atas pokok dengan kurma yang di bawah. Boleh ke tak boleh? Saya jual kawak kurma 2 kilo, ambil kurma atas pokok tu, dia butter tukar. Bawa kawak ni kurma lama, contohnya kan, saya ambil awak kurma atas pokok ni. Ataupun saya jual kawak gandum lah, mudah, gandum awak bagi saya kurma atas pokok, butter, exchange. Boleh tak? Asalnya tak boleh, waraf. Sebab tak tahu berapa kurma atas pokok tu, 3 kilo ke 4 kilo ke 5 kilo ke tak tahu. Kan dapat sikit marah pula, dapat berlebih kan, hak penjual ni pula rugi. Jadi macam mana? Nabi larang mula-mula. Jadi para sahabat pun kata, wahai Rasulullah, dia kata kami ni tahu takhmir, tahu congok. Bukan sakat congok, memang biasanya betul lah. Kalau buat turun tu betul, hak ni 3 kilo. Ni ilmu orang pertanian lah. Tak tahu ada tak zaman sekarang. Tapi zaman Nabi dulu antara ilmu yang bisa dia, ilmu takhmir. Zaman sekarang apa ada lagi? Kalau di Saudi tu tengok pokok kurma tu, boleh agak dah. Ni 5 kilo, ni 10 kilo, ni bukan agak nak kira untung tu, tidak. Agakkan tu tepat. Kalau beza tu beza sangat sikit. Agaknya kalau orang ada sawit tu dia boleh. Dia ada takhmir dia juga. Cara mengagak dia. Itu kelebihan ilmu orang Badui.
Antara ilmu orang Badui yang pelik-pelik lagi, ilmu Al-Qafah. Ilmu Al-Qafah, ilmu mengenal keturunan. Dia tak tanya awak bin siapa tak tanya. Dia tengok tapak kaki. Tengok tapak kaki. Tengok tapak kaki kata awak ni anak sini-sini kan. Dia boleh teka. Itu dipanggil ilmu Al-Qafah. Itu yang berlaku kepada Nabi SAW dengan siapa? Usamah bin Zaid. Usamah bin Zaid. Usamah bin Zaid kan orang kata anak Rasulullah SAW. Ada satu hari dia tidur sebelum Rasulullah, kaki dia terkeluar. Baru tak nampak kaki terkeluar. Jadi masuk orang Arab Badui, orang panggil dia Al-Qafi. Dia ni orang pakar ilmu Qafah, ilmu menilik keturunan ni, power dia. Tengok-tengok dia kata ini bukan anak beranak ni. Bukan anak beranak ni. Pada masa tu orang heboh menyatakan maksudnya Usamah bin Zaid ini adalah anak Rasulullah SAW. Jadi bila orang Arab Badui hak power ilmu Qafah tu kata macam tu, suka Nabi SAW. Baik. Itu masalah terikat dengan zaman tertentu yang mungkin juga berubah menurut zaman. Okey. Yang ketiga, dibina atas dasar menutup peluang dosa atau keburukan dari berlaku. Sebagai contoh, hadis larangan Nabi SAW menjatuhkan hukuman bunuh ke atas pelaku sihir yang menyihir Nabi SAW bernama Lubayy Al-Asam. Imam Ibn Hajar menyebutkan Imam Al-Qurtubi berpendapat bahawa pelepasan hukuman itu dibuat kerana bimbang. Jikalau menjatuhkan hukuman bunuh kepadanya, maka akan menjauhkan orang ramai dari memasuki Islam. Wah. Itu kisah yang masyhur lah, yang ditimpa kepada Nabi SAW, iaitu Nabi SAW disihir. Nabi disihir sampai sakit. Sampai sakit-sakit Nabi SAW tak boleh bangun nak semayang. Jadi sebab kisah peristiwa Lubayy Al-Asam ni juga adalah turunnya ayat Al-Mu'awwizatain. Qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Turun dua ayat tu. Jibril datang kepada Nabi SAW bawa dua-dua ayat tu. Jadi dekat mana contoh kepada prinsip dasar menutup peluang dosa atau keburukan dari berlaku ni? Kat mana dia punya syahid dia? Orang Arab panggil syahid. Ataupun dalam istilah manhaj belajarnya orang panggil asyahid. Bila kita baca satu hadis, kita katakanlah kita belajar satu prinsip kat sini, nombor 3 ni kan, dasar menutup peluang dosa atau keburukan dari berlaku. Dia pun bawa hadis panjang. Hadis tu panjang. Mana satu peristiwa dalam hadis tu yang menerangkan dasar tu? Kat sini mana? Ini dia dah simpulkan lah. Hadis tu panjang. Dia dah simpulkan. Nabi tak jatuhkan hukuman bunuh kepadanya. Walhal, hukuman kepada tukang sihir ni bunuh. Ijma' di kalangan para sahabat, terutama sihir-sihir yang membunuh orang. Maka had hudud dia adalah bunuh. Tetapi Nabi SAW tak bunuh. Apa alasan dia? Menjauhkan orang ramai dari memasuki Islam. Ada tak ayat Quran cerita kalau kamu tak bunuh tukang sihir ni, orang ramai tak masuk Islam? Tak ada, tak spesifik. Tetapi ijtihad. Dan banyak sangat hadis-hadis yang terbina di atas menutup kelompok ruang peluang dosa atau keburukan dari berlaku. Cerita berkenaan dengan wanita yang datang minta hudud daripada Nabi SAW. Zina, yang kita pernah cerita kan. 3 kali dia datang kepada Nabi SAW. Masa mengandung sekali, lepas beranak sekali, lepas menyusu sekali. 3-3 tu Nabi tak cari. Nabi tak cari. Padahal besarlah berlaku zina ni nak kena hudud. Tapi Nabi SAW tak cari dia. Dia sendiri mari nak kena hudud. Baik. Itu yang ketiga. Ni semua kaedah-kaedah ni 1, 2, 3, 4 ni semua kaedah usul fiqh. Yang pertama tu kita panggil al-uruf. Yang kedua tu dipanggil poin yang pertama tu dipanggil al-urf, uruf lah, adat lah. Yang kedua dipanggil taghayyurul ahkam bi taghayyuril azman. Hukum berubah mengikut zaman. Yang ketiga sadduz zara'i.
menutup peluang dosa, sadduz zara'i ataupun sadduz zari'ah. Poin yang pertama itu al-uruf, yang kedua taghayyurul ahkam bi taghayyuril azman, yang ketiga sadduz zara'i, yang keempat maslahah. Pertama al-uruf, kedua taghayyurul ahkam, taghayyurul azman. Yang itu belajar bahasa Arab sih ya. Yang ketiga sadduz zara'i dengan dzal, sadduz zara'i. Yang keempat al-masalih al-mursalah. Ini semua kaedah-kaedah dalam usul fiqh. Yang keempat dibina atas dasar maslahat tertentu yang berubah menurut zaman. Sebagai contoh adalah larangan Nabi SAW melaksanakan hukuman potong tangan pencuri ketika musim peperangan. Sedangkan dalil jelas daripada Al-Quran mengarahkan hukuman ini dilakukan, tetapi ia masih boleh disesuaikan waktu pelaksanaannya menurut maslahat bagi menepati maqasid al-syariah. Demikian juga kisah Sayyidina Umar Al-Khattab yang mengubah cara Nabi biasanya membahagikan hasil kemenangan Islam di Khaybar kepada para pejuang. Tapi Umar Al-Khattab pada zaman pemerintahannya tidak membahagikan tanah Syam, Iraq dan Mesir kepada para pejuang. Sebaliknya menekalkan di tangan tuan tanah dan hanya mengenakan cukai tanah kharaj sahaja. Justru apa yang perlu dipahami hadis-hadis berkaitan jamaah serta ulasan para ulama silam berkaitannya pasti terpengaruh dengan situasi, keadaan serta sistem pemerintahan pada waktu terbabit. Mengambil kefahaman secara literal tanpa memahami maksud dan ciri-ciri khusus al-jamaah yang dimasukkan pada zaman itu pasti akan merosakkan kefahaman sahih terhadap hadis-hadis. Aywa. Jadi al-jamaah pada zaman Nabi SAW clear, siapa yang ikut Nabi jamaah, siapa yang tak ikut Nabi bukanlah daripada al-jamaah. Terutama golongan yang menentang dan sebagainya. Tapi zaman sekarang Nabi dah tak ada. Ya, di sana ada isyarat tak jamaah itu pemimpin, ada isyarat jamaah itu golongan majoriti dan sebagainya. Jadi kita nak memilih satu pandangan yang praktikal dan juga menyeluruh untuk semua. Hukum ataupun hadis yang dibina di atas sesuatu maslahat. Keempat poin ini biasanya kembali kepada kaedah pertama tadi, iaitu pada perkara yang melibatkan muamalat, bukan perkara ibadah. Kalau ibadah dia tak ada masalah. Kita tak boleh kata ada masalah Nabi buat ni kerana ada masalah, tak boleh. Perkara ibadah. Perkara dunia boleh berlaku. Kenapa sembahyang 5 waktu? Kerana masalah sembahyang 5 waktu ni supaya kita berehat waktu tengah hari contohnya. Tapi kalau tengah hari tu kita tak ada rehat, tak sembahyang. Boleh gitu. Pakai masalah gitu. Masalah ni ada kepentingan di sisi syarak. Tak boleh tak boleh pakai. Ataupun kita kata terikat dengan zaman. Dulu Nabi suruh sembahyang 5 waktu sebab zaman tu iman lemah. Nak bagi iman para sahabat kuat, sembahyang 5 waktu. Zaman sekarang ni kita iman kuat belaka, dia kata sembahyang 1 waktu saja cukup dah. Itu tidak berlaku pada hadis berkaitan dengan ibadah. Boleh faham? Baik. Pandangan terkuat. Pandangan terkuat. Jadi kita nak menentukan. Okay, sekarang kita cerita panjang-panjang. Tadi kita nak menentukan jamaah tu je. Tapi panjang dia punya sebab-sebab ni. Jadi pengarang dia nak memberi satu kejelasan bahawasanya hadis yang berkaitan jamaah ini adalah dalam kategori ibadah ke dalam kategori muamalat. Terpengaruh tak dengan maslahat?
Terpengaruh tak dengan berubah zaman? Ke tak terpengaruh? Terpengaruh. Boleh berubah. Boleh berubah. Jadi disimpulkan, hadis yang berkaitan dengan al-jamaah terkesan dengan masalih mursalah, terkesan dengan saduz zari'ah, terkesan dengan apa lagi tadi? Terkesan dengan uruf dan berbagai-bagai lagi lah. Baik. Okay. Pandangan terkuat. Pandangan terkuat. Saya daripada kajian pengkaji moden seperti Dr. Abdul Rahman Soleh Mahmud dan hasil penelitian saya, kaedah yang paling tepat dalam menentukan mana jemaah ini tersimpul pada dua makna besar, iaitu pertama dari sudut bentuk fizikal. Ia dalam bentuk menyeluruh atau majoriti umat Islam apabila mereka bersepakat duduk di bawah seorang pemimpin berdasarkan peruntukan syarak serta mempunyai kekuasaan ke atas rakyatnya. Tak kala itu wajib melazimi jemaah ini dan haram memberontak selagi tiada kekafiran yang nyata, kufrun bawah dilakukan. Baik, ada dua ciri. Pertama sekali menyeluruh atau majoriti umat Islam. Yang kedua adalah mempunyai kekuasaan ke atas rakyat. Orang tu naik jadi pemimpin, majoriti umat Islam duduk bawah dia, ataupun ramai umat Islam duduk bawah dia. Ini berbalik pada hukum asal seorang pemerintah dia. Tapi kalau dah ramai pemerintah Islam, maka kembali kepada setiap negara tu lah. Sebab kalau kita nak tarik pula buat satu lagi khalifah, pecah pula lagi. Macam yang dibuat oleh ISIS. Lepas tu dia berani kata, ISIS berani kata, mari duduk dalam negara Islam. Dia kata, kalau siapa tak duduk dalam negara dia kafir, dia kata. Sebab dia kata umat Islam kena ada seorang saja khalifah. Tak ada orang berani tak nama khalifah. Dia seorang berani buat nama khalifah. Jadi dia kata dia lah pemimpin Islam semua sekali. Ini ada semua. Ini adalah pendapat yang paling sesuai dan sahih. Jelas bentuk jemaah yang dimaksudkan adalah ditujukan kepada khalifah kerajaan Islam, khilafiyah Islamnya. Apabila telah sahih penentuan jemaah, barulah timbul persoalan kewajiban bai'ah dan kesan bai'ah serta pelanggarannya. Tanpa khalifah, peruntukan berat yang disebut dalam hadis semuanya tidak sah. Peruntukan berat lah. Kalau kata kena bunuh, kalau kata sesat semua tadi kan. Yang kenapa keluar jemaah tak apa nama, bukan daripada kalangan umat Nabi, mati jahiliah dan sebagainya, adalah kepada khalifah yang dibai'ah di dalam negara Islam. Dalam konteks kita, sultan lah. Sultan dan menteri. Banyak bukti dan qarinah yang menyebut pendapat ini. Antara ialah hadis Nabi SAW, li khalifatain faqtulu al-akhara minhuma. Apabila telah dibai'ah kepada dua orang khalifah, maka lawanlah, bunuh yang kedua selepasnya. Daripada hadis itu jelas berbai'ah kepada khalifah adalah wajib, bahkan seorang sahaja yang boleh dilantik pada satu-satu masa. Justru mana-mana amir jamaah NGO atau parti politik yang gagal mempunyai kuasa kenegaraan adalah terkeluar daripada kelaikan bererti hadis-hadis jamaah dan bai'ah wajib, disebabkan ia khusus kepada seorang khalifah dengan peruntukan syarak. Kita dah sebut peruntukan syarak untuk khalifah satu sahaja. Satu sahaja. Tapi kalau dah berlaku macam zaman sekarang ni, janganlah kita tambah pula lagi. Dah ada satu negara, dah ada pemimpinnya Islam, dah ada majoriti umat Islam, ada dilaksanakan syiar-syiar Islam di dalamnya. Boleh sembahyang jemaah, boleh azan kuat, ada orang Islam boleh melakukan ibadah tanpa sekatan. Itu ciri-ciri negara Islam. Janganlah pula kita tambah satu lagi jemaah hanya kerana nanti kita tengok macam mana syarat ataupun dah disebut tadi, melainkan nampak satu kekafiran yang nyata. Dah disebut dalam pusat 61. Satu cara sahaja kita nak tarik bai'ah daripada seorang pemimpin, nampak kekufuran yang nyata. Bukan sekadar nampak kekufuran yang nyata. Kalau sekadar nampak tak semayang tu tak boleh lagi. Kufur nampak nyata, tak semayang ni dah jelas dia menentang dan sebagainya, baru boleh kita judge,
kita tarik di bawah, ini saya telah keluar daripada bai'ah terhadap pemimpin Islam. Hadis Nabi SAW, man atakum wa amarakum jami'un ala rajulin wahidin yuridu an yashqa 'asakum aw yufarriqa jama'atakum faqtuluh. Sesiapa yang telah kamu berikan segala urusan kamu kepada seorang lelaki, artinya pemerintahan penuh, iaitu khalifah, dan muncul seorang yang ingin merosakkan tongkat, itu tunggak, dan memecahkan kesatuanmu, hendaklah kamu melawannya, bunuh jikalau perlu. Sahih Muslim. Ini semua hadis-hadis dan juga lepas tu perkataan para ulama. Imam An-Nawawi menjelaskan lagi, sepakat ulama bahawa tidak harus dilantik dua khalifah pada masa yang sama, tidak kira sama ada tersebarnya negara Islam ataupun tidak. Sahih Muslim. Ini yang mazhab Syafi'i dan 3 mazhab yang lain, jumhur mazhab lah, kecuali beberapa pandangan dalam mazhab Maliki lah, yang membolehkan kalau dah besar sangat negara Islam, dia kata jauh sangat, bolehlah buat satu lagi negara, cuma mesti ada hubungan antara keduanya. Jadi hukum asal tak boleh. Mazhab Syafi'i luah macam mana pun negara, hatta satu dunia pemerintah mesti ada seorang sahaja ketua kepada umat Islam. Ini jugalah yang dijelaskan oleh Imam Ibn Arabi, apabila mereka bersepakat duduk di bawah satu ketua, maka tidak halal mencabarnya, memberontak dan mencabut darinya tunggak kepimpinan dengan kekasaran. Imam Al-Tabari setelah membawakan berbagai ijtihad ulama dalam menentukan masuk jamaah, kemudiannya memberikan pendapatnya dengan mengatakan, yang benar sesungguhnya erti nas berkenaan kewajiban jamaah adalah pada mewajibkan ketaatan kepada sesiapa yang telah dilantik mereka sebagai ketuanya. Sesiapa yang ingkar, maka mereka dianggap keluar daripada jamaah. Jelas dari konteks hadis dan ulasan Imam Al-Tabari, An-Nawawi dan Ibn Al-Arabi, ia merujuk kepada pemerintah tertinggi yang mewakili segala urusan umat Islam, bukanlah pemimpin parti politik, NGO ataupun jamaah kebaikan secara kecil-kecilan, tanpa kuasa ke atas orang awam, politik, ketenteraan, kepolisian, baitul mal dan kuasa-kuasa lain yang diperintah oleh khilafah. Keperluan kepada sokongan majoriti dan kekuasaan ke atas polis dan tentera yang diperolehi secara aman adalah suatu ciri utama seseorang pemimpin itu boleh dianggap sebagai amir yang layak menerima bai'ah dalam sesebuah negara. Imam Al-Juwaini turut meletakkan hal ini sebagai syarat dengan katanya, pendapat di sisiku dalam hal tersebut, keabsahan khalifah atau amir dalam bai'ah adalah pemimpin itu mencapai jumlah besar daripada kalangan pengikut dan penolong sehingga memperolehi kumpulan persenjataan ataupun ketenteraan yang jelas, serta kekuatan pertahanan yang utuh, yang mana sekiranya berlaku pemberontakan, pastinya kemungkinan besar pengikut bersama Islam akan mengatasinya. Syekhul Islam Ibn Taymiyah turut menegaskan perkara yang sama dengan katanya, status imam yang sebenar di sisi ahli sunnah hanya akan sabit dengan persetujuan kumpulan bersenjata mereka, dan tiadalah seorang lelaki boleh menjadi imam khalifah sehinggalah dipersetujui oleh pasukan ketenteraannya. Pada zaman moden ini perkara yang sama turut terpakai, malah bukan saja kuasa ketenteraan tetapi juga kehakiman dan pentadbiran am di sesebuah negara itu. Syekh Dr. Yusuf Al-Qaradawi mengikat antara syarat ketua setempat itu boleh diiktiraf sebagai pengganti khalifah atau imam yang layak berbai'ah dengannya adalah mempunyai kuasa pentadbiran, kehakiman dan pemerintah am. Ini ternyata daripada kata-kata beliau, jikalau umat tidak mempunyai seorang imam khalifah sebagaimana keadaan sekarang, maka ulil al-amri daripada kalangan pemerintah umat Islam di daerah yang berbagai perlu bermesyuarat bersama ahlul halli wal naqdi. Ahlul halli wal aqdi dia ni. Jatuhlah sebutan dia. Daripada kalangan ulama, bijak pandai, pendakwah dan berpengetahuan untuk berusaha mewujudkan satu bentuk perlembagaan yang boleh berhukum dengannya, seperti membina mahkamah keadilan Islam. Fungsi utamanya adalah menyelesaikan pertelingkahan di antara umat Islam melalui cara penghakiman yang diiktiraf bagi kedua-dua pihak, seperti mana mahkamah keadilan antarabangsa. Jadi dia nak menegaskan kat sini adalah yang dalam kata-kata Syekh Yusuf Al-Qaradawi ni
Ahlul halli wal aqdi itu maksudnya orang tertentu, orang tertentu yang dipilih oleh pemerintah untuk bukan pemerintah, dipilih dalam satu organisasi untuk memilih pemimpin. Disebut sebagai ahlul halli wal aqdi. Ini istilah dalam siasat syar'iyyah lah. Ini berlaku pada zaman Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu. Selepas wafat meninggalnya Sayyidina Uthman radhiyallahu taala, macam mana dilantik Sayyidina Ali? Dia ada satu kumpulan dinamakan sebagai ahlul halli wal aqdi. Orang yang cerdik pandai lah, istilah mudahnya. Ada dalam tu ada Sayyidina Abdullah bin Umar, Abdurrahman bin Auf, siapa lagi? Abu Ubaidah Al-Jarrah, sahabat besar mereka. Jadi mereka yang memilih pemimpin, bukannya bagi pada semua orang. Buat macam contoh hari ni, sampai hari ni pun tak sembuh lah, atas 25, atas 18. Sekarang undi 18 kan contohnya. Jadi 18 ke atas itulah dipanggil sebagai ahlul halli wal aqdi. Orang yang ada kuasa, ada suara untuk menentukan pemerintah. Jelas daripada kalam beliau yang boleh menggantikan khalifah dan mengambil tempat serta hukum hakam berkaitan khalifah adalah mereka yang punya kuasa kehakiman dan pentadbiran dan diiktiraf berkuasa oleh awam serta bertanggungjawab dalam urusan umat Islam. Pada zaman ini boleh dikatakan mereka adalah pemimpin negara-negara umat Islam seperti Sultan Brunei bagi Brunei, Presiden Indonesia, Raja UAE dan lain-lain mengikut negara masing-masing. Jadi sekarang realitinya adalah negara-negara umat Islam tu ketua dia itulah ulul amri. Jadi orang yang mengikut peraturan negara, peraturan ketua, itulah yang dipanggil sebagai al-jamaah. Kecuali syarat dia tadi, melainkan nampak satu kekufuran yang jelas, kekufuran yang nyata. Selain daripada itu, tak boleh menarik diri daripada ataupun keluar daripada jamaah tersebutlah. Kata Nabi tadi, faqtulu al-akhar, bunuh orang kemudian seperti kambing yang tersesat keluar, itu untuk orang yang sebegitu. Sekalipun pemimpin itu adalah orang yang fasik dan hina. Zaman Nabi sebut adalah hadis Sayyidina Irbad Al-Jariyah, hadis yang famous. Dia kata, wa in ta'ammara alaikum abdun habsyi, walaupun memerintah kamu ini hamba saya dari Habsyah, orang Afrika, yang atas kepalanya rambut seperti kismis. Zabadi kata Nabi, rambut macam kismis. Mana nampak orang rambut macam kismis? Orang Afrika ni paling hulu sekali orang rambut macam kismis tu lah. Nak tunjuk, Nabi kata walaupun orang paling hina sekali naik sebagai pemerintah, majoriti sokong, ada pentadbiran, maka perlu taat, selagi mana tidak melihat kekufuran yang jelas. Orang fasik pun sama. Fasik macam mana pun nampak menolak dan sebagainya, unless dia buat satu kekufuran yang nyata, dia menghalalkan amal. Contoh, kat situ barulah ada perbezaan antara, boleh berbeza antara kita dan juga pemerintah. Ataupun dia suruh kita buat benda tu, barulah tidak boleh. Artinya berdasarkan kalam Syekh Dr. Yusuf Al-Qaradawi, kumpulan pemimpin inilah yang layak mendapat bai'ah, tak setia dan tidak memberontak. Walau bagaimanapun, dalam sistem demokrasi, mewujudkan parti pembangkang dan berjuang melalui demokrasi tidak dianggap mencari bai'ah selaku rakyat selagi tidak memberontak dengan senjata. Al-Qaradawi menegaskan lagi, yang mengambil kedudukan imam hari ini, sama ada negara berasas monarki ataupun demokrasi, apabila tiada seorang imam yang berkuasa lagi, maka telah berpindah kuasa kepada negara, dan mereka yang mewakili negara itu mendapat daripada kalangan ketua, raja ataupun pemerintah, telah terbagi kekuasaan mereka ini sebahagiannya kepada ketua atau amir bersama Perdana Menteri, dan demikian juga Dewan Umat atau Dewan Rakyat ataupun perwakilan atau syura. Jadi itu bentuk-bentuk pemerintahan zaman sekarang lah. Cuma yang tidak ada lagi adalah syarat seorang khalifah. Syarat macam mana negara-negara umat Islam ni nak menuju kepada satu khalifah, sama ada dialog ke, ataupun yang penting dia punya level kuasa tu tak sama. Kalau masing-masing ketua negara, tak ada orang nak mengalah. Semua ketua belaka. Justru kesimpulannya, pemimpin
pimpinan parti politik yang tidak berkuasa di peringkat persekutuan seperti PAS, NGO atau jemaah seperti Mursyid, Ikrab, Isma, Alwan, Tabligh dan Tarikat di pelbagai negara dan negeri adalah tidak layak mendapat peruntukan yang ditujukan kepada seorang khalifah, amir atau pimpinan setempat yang memegang kuasa seperti khalifah dari sudut fizikal dan bermanhaj dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Ini adalah kerana mereka semua tidak berkuasa seperti mana yang dibincangkan sebelum ini. Dengan demikian, semua perkumpulan tadi hanyalah digelar jemaah minal muslimin, kumpulan daripada kalangan orang Islam ataupun jemaah amal ma'ruf nahi munkar sahaja, dan bukan jemaah yang disebut dalam hadis. Mereka berfungsi sebagai jemaah penegur kesilapan, pendesak dan penasihat kepada ulil amri, pemerintah sahaja. Inilah yang masuk poin kedua, 72 dari sudut manhaj. Ini contoh-contoh sama dari sudut manhaj. 172 nombor 2. Jemaah juga terkandung pada manhaj kumpulan itu, iaitu mestilah mereka menuruti Al-Quran dan As-Sunnah yang diamali oleh para sahabat serta manhaj mereka. Saya kira tidak perlu banyak ulasan berkait hal ini kerana ia disepakati sahih. Apa yang jadi persoalan adalah fizikal jemaah itu sendiri. Imam Al-Syatibi telah membawakan berbagai pendapat dalam mendefinisikan manhaj sesebuah jemaah itu. Berkata, hasilnya istilah jemaah itu merujuk kepada kumpulan atau seorang imam, ketua, khilafah ataupun negara yang bertepatan pemerintahannya dengan Al-Kitab dan As-Sunnah. Maka zahir yang menunjukkan kesatuan atas selain sunnah terkeluar daripada arti jemaah yang disebut dalam hadis berkaitan. Jadi lepas tu barulah kita masuk kepada permasalahan tentang sunnah. Al-jamaah dah clear. Al-jamaah yang pada hari ini yang dirajihkan oleh penulis ini adalah pemerintahan dalam bentuk negara yang ada pada hari ini. Cuma masalah yang kedua, adakah sunnah ataupun tidak? Sebelum kita nak masuk kepada berbincang tentang sunnah, kelas bulan puasa sama lagi masa ke dipanjangkan. Sunnah, apa yang kita faham tentang sunnah? Dah belajar hadis banyak. Dia kelas hadis kan? Apa dia masuk sunnah? Sekali yang datang daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu je. Daripada perkataan, perbuatan, pengakuan, apa nama? Tubuh badan ataupun khalqin atau khuluqin. Tubuh badan ataupun akhlak baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu sunnah. Itu sunnah. Cuma makna itu sunnah dalam aspek disiplin ilmu hadis. Pertama sekali makna sunnah kita ada al-hadis. Al-hadis inilah yang kata segala yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, perlakuan, perbuatan, pengakuan, sifat fizikal ataupun akhlak. Itu hadis. Itu hadis. Yang kedua, sunnah adalah dinisbahkan kepada syariat, as-syariah. Ini yang disebut dalam perkataan Asy-Syatibi tadi. Last tajuk tadi kan, yang bertepatan dengan sunnah tu adalah as-syariah. Apa itu syariah? Semua aspek hukum syarak. Semua aspek hukum syarak. Tak semua yang kita jumpa para ulama bila sebut sunnah maksud dia adalah hadis. Tak semua. Ada yang maksud yang kedua iaitu asy-syariah, syariah. Syariah. Apa lagi maksud sunnah? Biasa orang Melayu pakai apa dia? Sunnah. Apa? Biasa kefahaman, rasa-rasa orang kita biasa faham sunnah ni benda. Selain pada hadis, selain pada syariat. Hak ni sunnah je, tak wajib. Benda sunat. Benda sunat. Ini yang pernah siapa? Tun. Antara yang siapa pernah baca tulisan apa nama?
Tok Mahathir. Dia banyak mengertikan sunnah dengan makna sunat. Dia kata benda tu sunnah sahaja, tak perlu kita ikut. Kerana dia faham sunnah itu adalah sunnah. Kalau kita tak ikut sunnah, kita tak ikut orang ni, boleh ke tak boleh? Tak boleh. Kita menolak hadis. Kita menolak hadis Nabi SAW. Tak ikut sunnah, kita tak ikut hak ini, tak ikut syariah. Tak boleh ke? Tapi kalau tak ikut sunnah, tak ikut hak ini, boleh lagi lah. Tak adalah wajib, tapi boleh lagi lah. Jadi ini satu kefahaman yang salah. Benda yang sunat pun dipanggil sebagai sunnah juga. Cuma ulama usul fiqah dia tak panggil sunat lah. Walaupun dalam bahasa Melayu kita terjemah di sunat dipanggil mandub ataupun an-nadb. Ini kita tukar sikit supaya tak keliru. Mandubun. Kalau orang Hindu panggil mandub lain. Orang Arab mandub sunat. Mandub sunat maksudnya wajib, bawah pada wajib, mandub dia ni. Nak membezakan istilah sunnah itu dengan benda yang sunat. Mandub barulah harus, makruh, haram. Dari sudut tingkatan laras bahasa ni. Okay. Jadi hadis yang dekat sini kita belajar hukum-hukum hadis. Hadis marfu, hadis apa lagi? Mauquf, hadis maqtu', hadis apa lagi? Hadis sahih, hadis dhaif, hadis mursal, hadis macam ni lah. Munqati', mauquf, maqtu' dan sebagainya. Hadis musalsal. Ada dah dapat hadis musalsal. Hadis musalsal. Masa zaman saya dulu ada di Madinah tu, ada seorang syekh. Dia setiap musim sejuk dia ada daurah. Dia ada bacaan kitab tu secara laju. Ada 2 kitab tebal, lebih kurang tebal tisu ni lah. Tapi kitab lebih kurang dalam 400 muka surat. Dalam tu ada matan-matan bahasa Arab yang asas untuk orang baru nak belajar, budak-budak tahun 1, tahun 2 masa tu. Tapi kalau baru nak belajar, masuk-masuk biasa teleh sikit lah, sebab laju. Dia buat tu dalam seminggu, habis 2 kitab tebal ni, 2 kali ganda tisu ni. Dia baca laju bahasa Arab pula tu. Tapi memang laju dan lama lah. Lepas subuh sampai setengah jam sebelum zuhur baru berhenti. Setengah jam sebelum zuhur baru berhenti. Habis zuhur sambung sampai sejam sebelum asar berhenti. Sejam sebelum asar berhenti. Habis asar ambil dalam sejam lepas asar sikit. Lepas asar tak banyak, sikit. Sebab maghrib kan nak lain sampai malam. Habis maghrib dia ambil habis sampai pukul 11-12 malam. Besok subuh nak mari kompak 4, kompak 5. Itu daurah. Nama syekh itu Syekh Saleh bin Hamad Al-Usaimi. Al-Usaimi. Dia setiap kali dia buka majlis baru, dia baca, dia bagi satu hadis musalsal. Hadis musalsal bil awaliyah dia bagi. Hadis musalsal untuk orang yang mula-mula nak menuntut ilmu. Dia kata apa nama hadis tu? Fa inna awwala ma sami'tuhu min syekhina hadis. Dia baca sanad yang panjang hadis tu. Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Irhamu man fil ard yarhamkum man fis sama. Kata orang yang berkasih sayang, penyayang kepada orang lain ni, Allah Ta'ala akan sayang balik. Irhamu man fil ard, kasihilah orang yang berada di muka bumi. Yarhamkum man fis sama. Nescaya orang yang berada di langit akan mengasihi kamu. Para malaikat, makhluk-makhluk yang berada di langit akan mengasihi kita. Itulah hadis pertama dia kata. Sebab tu disebut musalsal bil awaliyah. Suruh penuntut ilmu ni berkasih sayang sebelum daripada belajar. Baik. Jadi itu sunnah yang dimaksudkan dengan al-hadis. Itu kita belajar macam mana nak hadis sahih, hadis dhaif, hadis maudhu' dan sebagainya, syarat-syarat ada dan sebagainya. Yang kedua, sunnah dari sudut syarak. Sunnah dari sudut syarak. Sunnah dari sudut syarak ada terbahagi kepada sunnah yang dipanggil
tasyri'iyah dan sunnah yang dipanggil tasyri'iyah dan ghair tasyri'iyah. Tasyri'iyah ni yang boleh dibuat syarak, yang boleh memberi kesan kepada hukum-hukum syarak. Yang kedua, ghairu tasyri'iyah, yang tidak memberi kesan kepada hukum syarak. Ghairu tasyri'iyah. Tasyri'iyah. Yang tasyri'iyah ni lah terpecah kepada wajib, sunat, harus, makruh dan juga haram. Itu yang tasyri'iyah. Itu sunnah dari sudut makna syariat yang boleh dijadikan sebagai hukum syarak. Ada juga dengan makna syarak tapi tak boleh nak jadikan nak jadikan dia sebahagian daripada hukum syarak. Sunnah datang pada Nabi tapi tak boleh buat sebagai hukum syarak. Ada Nabi buat ni tapi tak boleh buat sebagai hukum syarak. Nabi kahwin 3 bulan. Masa dia ingat kahwin selalu kahwin 3 bulan. Ada tak umat yang boleh buat? Tak ada. Khusus kepada Nabi SAW. Kewajipan sembahyang malam. Nabi kahwin 3 bulan, wajib sembahyang malam. Kalau nak ingin sembahyang malam malam, wajib sembahyang malam. Sebab tu Nabi sembahyang malam tu, kata Sayyidatina Aisyah, tak pernah tinggal kurang daripada 11 rakaat. Nabi wajib sembahyang malam. Cuma yang tak wajib, Nabi tak tidur. Maksudnya tak wajib Nabi tak tidur waktu malam. Nabi boleh tidur maksudnya. Sebab itu Sayyidatina Aisyah pelik, dia nampak Rasulullah SAW sembahyang sampai pecah kaki ni. Sebab tak wajib Nabi buat macam tu. Tapi sembahyang malam tu wajib, cuma tak wajib sehingga penat-penat dan sebagainya. Baik. Itu sunnah yang dikategorikan sebagai tasyri'iyah ataupun ghair tasyri'iyah. Daripada itu keluarlah satu sunnah yang baru, nama dia sunat. Hukum yang sunat sahaja. Sunat. Sunat pula ada sunat muakkad, ada sunat biasa, ada sunat yang khilaf ni sunat ke tidak. Sunat muakkad apa dia? Cuba satu contoh sunat muakkad. Solat Jumaat, solat berjamaah, atau sunat muakkad dalam mazhab. Baik. Okey. Nak masuk keperluan mengikut sunnah ke kita kita berhenti dulu, tangguh dulu. Ada soalan? Ada. Saya kaedah sufi yang tarjih tu dia tak dikira sebagai apa ni, ijtihad. Tarjih ijtihad. Ya, satu-satu bukan ijtihad, nasakh je. Ada jamu ijtihad, tarjih pun ijtihad. Ijtihad memilih antara dua pandangan ulama lah. Memilih antara dua pandangan ulama, tarjih. Antara nas pun sama juga. Tapi sebenarnya ketiga-tiga metod ni untuk ulama lah sebenarnya. Kita ni hanya perlu tahu sajalah mereka guna ketiga-tiga metod. Dan ada perincian lagi. Al-jamu tu macam mana, apa yang boleh al-jamu, apa yang boleh buat dengan naskhu, nasakh, hadis-hadis mana yang boleh pakai at-tarjih, tak semua benda lah. Cuma dalam ketiga-tiga metod tu tak boleh kita guna hawa nafsu. Bila was kita pilih antara dua pandangan kerana hawa nafsu, dipanggil sebagai tatabbu'ur rukhas. Tahu tatabbu'ur rukhas? Aywa, memilih pandangan yang ringan. Boleh tak kita nak pilih-pilih antara satu pandangan sebelum kita pilih pandangan ringan? Nah, kita tanya seorang ustaz, ustaz dia jawab A, ustaz dia jawab B, ustaz dia jawab C. Tanya ustaz, zakat fitrah tahun ni bayar macam mana? Wajib pakai beras, tak boleh pakai duit. Pergi ustaz seorang lagi,
Ustaz kata apa tak boleh pakai duit. Orang pakai duit dia pun kata pakai duit. Macam mana nak pilih? Kalau kita pilih kerana hawa nafsu, tatabu'ur rukhas, dia akan menjadi satu. Inilah tatabu'ur rukhas ni, hukum dia sama ada makruh ataupun haram. Kita memilih kerana hawa nafsu, makruh ataupun haram. Makruh contoh macam antara ibadah mana yang paling mudah? Kerana mudah. Pilih tu kerana mudah. Mudah tu bukan kerana orang kata apa? Bukan kerana kita ada halangan nak buat apa berat, tetapi kerana malas. Nafsu kita malas nak buat apa lebih. Pilih 20 ke 8. 20 ke 8. Mudah pilih 8. Kenapa? Kerana mudah. Kerana apa mudah? Kerana hawa nafsu, maka dia menjadi tatabu'ur rukhas, sama ada makruh ataupun haram. Ada makruh ataupun haram. Yang jadi haram kebiasaannya kalau sudah bercampur-campur fatwa, sehingga orang tak ada ulama yang berkata sebegitu. Contoh biasanya dalam bab wudu. Contoh ambil wudu, katakanlah ambil wudu ikut mazhab Syafi'i. Tiba-tiba benda yang membatalkan wudu dia ikut mazhab Hanbali. Tadi kenapa ikut mazhab Syafi'i? Ni paling mudah, sapu rambut. Orang lain mazhab lain kena sapu semua. Mazhab Syafi'i ni sunat, sapu sikit je. Pergi pada bab membatalkan wudu, dia ambil mazhab Hanbali pula. Contoh. Kalau macam kita orang-orang adalah kita punya kebergantungan itu kepada pandangan ustaz-ustaz. Ustaz-ustaz awak tahu pandangan ulama, awak tahu dalil dan sebagainya. Dan susunan ni mesti bermula dengan institusi yang berautoriti, fatwa ke imam ke orang yang berautoriti. Kalau kita tahu mereka ini ada salah, baru kita pindah pada ustaz yang warah ke ustaz yang kita rasa alim dan sebagainya. Baru itu pun ada dibahas dalam usul fiqh. Menarik juga kalau dalam TFD dia buat satu lagi kelas usul fiqh. Ada tak lagi? Tak ada ya? Dalam diploma ke? Dalam TFD advance ke? Buat satu kelas usul fiqh. Sebab banyak juga permasalahan yang melibatkan macam mana kita nak tahu benda tu, hukum tu begitu, kenapa hukum ni begini. Tak semata-mata kita tahu dia wajib ke, dia haram ke, dia sunat ke. Kenapa kita tahu? Supaya kita mudah-mudahan lebih semangat, lebih semangat nak beramal, lebih bersemangat nak ikut sunnah Nabi SAW dan sebagainya. Wallahu a'lam. Yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang buruk itu atas kelemahan dan kedaifan diri sendiri. Minta maaf kalau ada terkasar bahasa, terkasar bicara, terlanjur bicara dan sebagainya. Selamat meneruskan ibadah di akhir-akhir bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita digolongkan oleh Allah Ta'ala golongan yang menerima kebaikan Lailatul Qadar, diampunkan dosa-dosanya, jadikan di kalangan ahli syurga, diterima amal soleh di bulan Ramadan. Dan mudah-mudahan kita berjumpa lagi lah pada bulan hadapan, insyaAllah. Ya. Kenapa? Bacaan murattal baca satu. Bacaan murattal. Sikit. Saya belanja tadi. Ingat suruh belanja buka ke apa? Surah apa? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير
خير وكان الإنسان عجولا. صدق الله العظيم. Mudah-mudahan. Okey. Jadi tak apalah, kita tangguh majlis kita dengan tasbih kafarah dan juga surah Al-Nas. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Allahumma inna nastawdi'uka ma 'allamtana farudduhu ilayna waqta hajatina ilayhi ya arhamar rahimin. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل اللهم فينا ولا معنا ولا من يتبعنا شقيا ولا مطرودا ولا محروما وهب لنا مسيئنا لمحسننا ومقصرنا لعاملنا برحمتك يا ارحم الراحمين والحمد لله رب العالمين.